Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar tahun 3? Ustaz harapkan kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera, dan bersemangat untuk kita terus belajar pada hari ini insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dapat kita bertemu lagi pada minggu ini dalam kelas Kafa secara PDPR, secara atas talian bersama Ustaz dalam mata pelajaran Aqidah bagi tahun 3. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, sama-sama kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, insya-Allah kita sambung pelajaran kita dalam mata pelajaran akidah, iaitu berkenaan dengan beriman kepada kitab. Iaitu rukun iman yang ketiga yang kita kena percaya. Sebelum ini kamu dah belajar berkaitan dengan beriman kepada kitab, iaitu yang pertamanya pengertian kitab. Kamu dah tahu apa maksud kitab, iaitu kalam Allah kan? Kalam Allah yang diwahyukan kepada beberapa orang nabi dan rasul melalui malaikat Jibril, yang mengandungi syariat yang lengkap. Itu pengertian kitab. Ustaz harapkan kamu semua ingatlah. Yang kedua, hukum beriman kepada kitab, iaitu wajib. Kalau tidak beriman, berdosa besar dan murtad. Yang ketiga, tentang dalil nakli dan dalil akli, ataupun bukti yang adanya adanya kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat, pada hari ini kita akan sambung nama-nama kitab dan rasul yang menerimanya. Nama-nama kitab dan rasul yang menerima kitab lah. Jadi untuk yang keempat ni kita belajar pada hari ini. Dan seterusnya kita akan sambung pada minggu hadapan lah. Jadi Ustaz harapkan kamu semua memberi tumpuan sepenuhnya untuk kita belajar pada hari ini insya-Allah. Kita pergi yang pertama, iaitu berkenaan dengan nama-nama kitab dan rasul yang menerimanya. Menerima kitab. Kalau sebelum ni Ustaz dah beritahu apa nama-nama kitab. Ada berapa buah kitab yang Allah telah turunkan, iaitu ada 4 buah kitab yang Allah telah turunkan kepada nabi-nabi pilihannya, rasul-rasul pilihannya. Kitab apa yang pertama, iaitu kitab Zabur. Ingat tak lagi? Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan juga kitab Al-Quran. Ada 4 kitab yang Allah telah turunkan. Jadi setiap kitab itu ada penerimanya, iaitu rasul-rasul yang menerima kitab. Dan juga ada bahasa-bahasanya. Kitab ini bahasa apa, kitab ini bahasa apa. Dan juga kamu akan tahulah tentang dalil nakli, bukti daripada Al-Quran yang menyatakan adanya kitab-kitab tersebut. Kita tengok yang pertama. Dalam kolom nama kitab, kitab yang pertama iaitu kitab Zabur. Kitab Zabur. Kitab Zabur, penerima kitab Zabur ini adalah Nabi Daud. Nabi Daud lah. Nabi Daud lah. Allah telah mengutuskan ataupun mewahyukan kitab Zabur ini kepada Nabi Daud. Bahasa apa kitab Zabur ini? Adalah bahasa Qibti. Bahasa Qibti. Ustaz tak tahulah bahasa apa. Bahasa Qibti lah. Tak tahulah bahasa macam mana. Dalil nakli. Mana bukti yang menyatakan adanya kitab Zabur yang Allah turunkan, iaitu daripada surah Al-Isra. Al-Isra ayat 55. Yang Allah telah menyatakan bahawa wa ataina Dawud Zabura. Ayat 55 daripada surah Al-Isra. Apa maksudnya?
kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Allah telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Okey, ini ayat dah hujung dah ni. Okey, sebelum ni ada lagi ayat Allah berfirman, iaitu wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Barulah kat sini. Okey, apa maksudnya? Ustaz baca semua. Dan Tuhanmu, wahai Muhammad, lebih mengetahui akan sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya kami telah melebihkan setengah nabi-nabi atas setengah yang lain. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Okay, ini adalah bukti bahawa Allah telah turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud daripada surah Al-Isra ayat 55. Okay, jadi kena ingatlah ni. Nama kitab, penerima kitab, bahasa kitab. Okay. Kemudian kitab yang kedua yang Allah telah turunkan, iaitu kitab Taurat. Okay, kitab Taurat. Okay, penerima kitab iaitu Nabi Musa. Nabi Musa. Allah telah memberi ataupun mengutuskan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Okay. Kitab Taurat dalam bahasa apa? Iaitu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Okey. Dalil nakli, bukti daripada Al-Quran yang menyatakan adanya kitab Taurat yang Allah telah turunkan. Okey, iaitu daripada surah Al-Maidah ayat 44. Surah Al-Maidah ayat 44 yang Allah berfirman, iaitu Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Okey, dan ada lagi sambungan ayat ni. Okey, yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wa rabbaniyyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Sadaqallahul azim, surah Al-Maidah ayat 44. Okey, jadi ayat yang ni yang ustaz ambil ni, okey, ini adalah dalil nakli, bukti daripada Al-Quran yang Allah telah turunkan kitab Taurat. Okey, maksudnya apa? Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur, iaitu sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi. Okey, sambung lagi. Dengan kitab itu, nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah menetapkan hukum-hukum bagi orang-orang Yahudi. Dan dengannya jua ulama dan pendeta-pendetanya menjalankan hukum-hukum dari kitab Allah, iaitu kitab Taurat, dan menjadi apa ni ustaz tak faham dia tulis apa. Dia salah tulis ni. Tulisan Jawi ni salah. Okey. Jadi itulah daripada sini inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur, dalil nakli yang menyatakan Allah itu telah menurunkan kitab Taurat yang mengandungi petunjuk dan cahaya. Okey. Yang ni kena ingatlah. Okey, Taurat Nabi Musa bahasa Ibrani. Okey, kita teruskan kitab yang ketiga. Okey, iaitu kitab Injil. Kitab Injil. Okey, kitab Injil, penerima kitab ini adalah Nabi Isa. Okey, Nabi Isa, Allah telah mengutuskan kepada Nabi Isa kitab Injil. Okey, dalam bahasa apa kitab Injil ini? Iaitu bahasa Syriani. Bahasa Syriani. Okay, dalil naklinya adalah daripada surah Al-Maidah ayat 46. Okey, Allah berfirman, wa atainahul injila fihi hudan wa nur. Okey. Dan sebelum ayat ni ada lagi. Sebelum ayat ni Ustaz baca wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin.
Surah Al-Ma'idah ayat 46. Apa maksudnya adalah dan kami utuskan Nabi Isa ibnu Maryam mengikuti jejak langkah mereka, iaitu Nabi-Nabi Bani Israel, untuk membenarkan kitab-kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya, dan kami telah berikan, ayat yang ni, dan kami telah berikan kepadanya kitab Injil yang mengandungi petunjuk, hidayah dan cahaya yang menerangi. Jadi dalil ini telah membuktikan bahawa adanya kitab Injil yang Allah telah turunkan. Daripada surah Al-Ma'idah ayat 46. Kemudian kitab yang keempat iaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran yang kita baca setiap hari, kita kita memahami. Nama kitab iaitu kitab Al-Quran. Penerima kitab Al-Quran adalah Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengutuskan, Allah telah memberikan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad. Kemudian dalam bahasa apa Al-Quran ini? Iaitu bahasa Arab. Yang kita baca Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Dalil naklinya iaitu daripada surah Al-An'am ayat 19. Allah berfirman, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Sebelum ayat ni ada lagi. Ustaz baca, kul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Dan ada lagi lah, innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra kulla ashhad kul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Surah Al-An'am ayat 19. Apa maksudnya? Bertanyalah wahai Muhammad, apakah sesuatu yang lebih besar persaksiannya? Bagi menjawabnya, katakanlah Allah. Allah menjadi saksi antara aku dengan kamu. Apa ni? Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadanya dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Ini Nabi Muhammad telah memberitahu kepada kaum kafir Quraisy, kafir musyrikin, bahawa Allah telah mengutuskan kepada Nabi Muhammad iaitu kitab Al-Quran untuk memberi peringatan kepada kita. Jadi surah Al-An'am ayat 19 ini membuktikan adanya kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Ustaz harapkan kamu semua faham dan ingat nama-nama kitab, penerima kitab Nabi apa, dan juga bahasa kitab. Kena ingat semua ni. Macam mana awak nak ingat? Nanti Ustaz akan bagi formula untuk awak ingat. Nanti kita kelas bersemuka, nanti Ustaz akan bagi macam mana cara nak ingat. Tapi sebelum tu Ustaz nak bagi satu lagu untuk kamu, mungkin untuk kamu senang mengingat. Iaitu lagu nama-nama kitab. Ustaz ambil daripada YouTube juga, Guru Kafa, Guru Kafa lah. Ustaz harap kamu boleh dengarlah dan ikut.
Okey, jadi itu adalah lagu untuk kamu mengingat nama-nama kitab dan rasul yang menerima kitab tersebut. Jadi Ustaz harapkan kamu semua boleh faham pada pelajaran pada hari ini. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.